Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala bentuk kepujian, kemuliaan, kesempurnaan hanya milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Oleh itu mari kita untuk sentiasa hanya memuji Allah, untuk sentiasa hanya meminta pertolongan daripada Allah, untuk sentiasa meminta ampun dan juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan juga untuk kita sentiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan hawa nafsu dan kejahatan tingkah laku kita. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Kerana barang siapa yang telah Allah berikan taufik hidayah, maka tiada siapa yang mampu untuk menyesatkannya. Begitu juga barang siapa yang telah Allah sesatkan, maka tiada siapa yang mampu untuk memberinya taufik hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah, semata tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan hamba dan pesuruh Allah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam firman-Nya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Wa qala ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada pencipta kalian, iaitu Allah, yang mana Allah telah menciptakan kita semua dari jiwa yang satu, iaitu Adam. Dan dari jiwa tersebut diciptakan pasangannya, iaitu Hawa. Dan dari keduanya, dengan kuasa Allah dikembangbiakkan lelaki dan wanita yang ramai, iaitu kita semua. Oleh itu bertakwalah kepada Allah, yang mana kepada Allah lah kita saling meminta, dan bertakwalah kepada Allah dalam kita menjalankan hubungan silaturahim sesama kita, kerana sesungguhnya Allah Maha mengawasi. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Oleh itu nescaya Allah akan memperelokkan segala urusan, mengampunkan dosa. Maka barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, sesungguhnya dia telah menang dengan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah, iaitu Al-Quran, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kita beragama. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Dan ketahuilah seburuk-buruk perkara dalam agama adalah perkara yang diada-adakan tanpa dalil. Dan setiap perkara yang diada-adakan tanpa dalil merupakan perkara bid'ah, perkara baru.
Dan setiap perkara bid'ah adalah dapat menjerumus seseorang kepada kesesatan, dan setiap kesesatan tempatnya tidak lain tidak bukan adalah di neraka Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi hari ini masih lagi Allah memberikan kita kesempatan, kesihatan dan juga keinginan untuk kita melanjutkan lagi tanggungjawab kita bagi seorang Muslim dalam meningkatkan taqwa, iman, amal soleh dengan kita mempelajari ilmu Allah. InsyaAllah hari ini kita akan sambung pengajian hadis berdasarkan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 himpunan hadis karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah, yang mana walillahil hamd minggu lepas kita telah selesai membahas hadis yang ke-9. Dan insya-Allah pada hari ini tidak ada penambahan hadis. Kita tidak akan masuk pada hadis yang ke-10. Kita akan melakukan sedikit ulang kaji, sebab saya tegaskan sekali lagi, sebab Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menghimpun Al-Arba'in An-Nawawiyah ini, terdapat di dalamnya hadis-hadis yang mencakupi segala sudut dalam agama. Sebagaimana yang telah kita tegaskan dalam siri yang pertama, Muqaddimah, dan juga siri-siri yang seterusnya, spesialnya ataupun istimewanya kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini pada zaman Al-Imam An-Nawawi dan juga zaman sebelumnya, yang mana 42 hadis ataupun 43 hadis yang Imam An-Nawawi bawakan dalam kitab ini, dia mencakupi semua sudut dalam agama. Maksudnya apa? Di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah ini terdapat hadis terkait dengan usuluddin, akidah, asal usul agama. Terdapat juga di dalamnya hadis-hadis tentang furu'uddin, cabang-cabang agama, bab muamalat dan lain sebagainya. Terdapat di dalamnya juga hadis-hadis tentang akhlak. Di dalam juga terdapat hadis-hadis tentang adab dan lain sebagainya. Yang mana dalam muqaddimah kitab ini sendiri, Al-Imam rahimahullah menegaskan bahawa pada zamannya ramai di kalangan ulama mengarang juga kitab-kitab yang di dalamnya terdapat 40 lebih hadis. Tetapi mereka mengarang dalam satu tajuk yang khusus. Misalnya 40 hadis hanya terkait tentang akidah sahaja, terkait tentang adab akhlak. Tapi Imam Nawawi bawa semua dan himpun dalam satu buku. Sebab itu buku hadis yang pertama sehingga hadis yang ke-9 minggu lepas kita dah bahas, ia semua terkait tentang usuluddin, iaitu tentang akidah, bagaimana kita nak menjalankan hak-hak Allah dan hak Nabi SAW. Okay, sebelum kita murajaah hadis yang pertama, kita selesaikan ataupun kita murajaah sedikit hadis yang ke-9 dan kita berikan pengajaran. Okay, hadis yang ke-9 dibawakan oleh seorang sahabat yang bernama Abdul Rahman bin Sakhar radhiyallahu ta'ala anhu, iaitu Abu Hurairah. Abu Hurairah merupakan kunyah kepada Abdul Rahman bin Sakhar Ad-Dawsi Al-Yamani. Okay, Abu Hurairah berasal daripada Yaman, daripada kabilah Ad-Daws, yang mana ketua dia siapa? Yang Islamkan Abu Hurairah? At-Tufail bin Amru radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan kita dah sebut kisah yang menakjubkan bagaimana dakwahnya Tufail walaupun baru mendengar satu ayat daripada Nabi SAW, yang mana sebelum tu pun dia telah didoktrin oleh masyarakat di Mekah untuk jangan dekat diri dengan Nabi Muhammad SAW, kerana dia adalah seorang sahir. Siapa dengar je apa yang dia cakap pasti akan terhasut. Tetapi Tufail, dia buang segala bentuk ketaksuban dia
dia pergi memberanikan diri berjumpa dengan Nabi Muhammad. Akhirnya Allah berikan hidayah atas sebab dia nak buang ketaksuban terhadap agama nenek moyang. Jadi kunci sebenarnya hidayah tu Allah dah bagi dekat semua, tetapi seseorang tu nak ke tak nak je terima. Kalau dia nak tutup lagi pintu hidayah tu nak masuk dekat pintu hati dia dengan dia meletakkan ketaksuban ataupun ajaran nenek moyang nombor satu, maka hidayah sangat sulit untuk masuk dalam hatinya. Tufail ni salah satu dalil. Jangan pernah kita dengar kabar-kabar angin yang menahan kita dalam untuk mencari ilmu, kan? Dan zaman kita sekarang ni pun banyak terjadi. Jangan kita dengar dekat ustaz fulan dan fulan kerana dia mengajarkan sekian dan sekian. Tetapi harus kita ingatkan, sebelum kita nak belajar sesuatu ilmu, kita kena ikhlaskan niat. Dan insya-Allah kita akan murajaah hadis yang pertama tentang ikhlas. Bagaimana kita nak ikhlaskan niat kita dalam menuntut ilmu? Siapa tahu? Ya, memang kita nak menuntut ilmu untuk mendapatkan pahala. Tetapi bagaimana kita nak ikhlaskan niat dalam kita menuntut ilmu? Apa yang guide yang diberikan oleh para ulama? Adakah kita niat ikhlas untuk menuntut ilmu kerana Allah, tetapi supaya aku digelar sebagai ustaz, supaya aku ramai follower? Adakah itu niatnya? Siapa ada jawapan? Kerana menuntut ilmu ni, para ulama mengatakan barang siapa yang niatnya betul-betul ikhlas dalam menuntut ilmu, maka tidak ada satu amal ibadah pun yang dapat tandingi amal ibadah dalam menuntut ilmu dengan ikhlas. Boleh faham? Siapa yang menuntut ilmu dan dia bawakan niat dan ikhlas, suci murni, diterima Allah, maka ketika itu ibadah dia ketika menuntut ilmu tu adalah ibadah yang paling tertinggi. Sebab menuntut ilmu ni sangat penting, kan? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu merupakan fardu ain, bukan fardu kifayah, bagi setiap muslim. Bagaimana kita nak niat? Memang kita niatkan kerana Allah dalam menuntut ilmu, tapi apakah niat yang kita kena tanamkan sebelum kita nak menuntut ilmu? Para ulama memberi jawapan adalah kita niatkan untuk mengangkat kejahilan ke atas diri kita. Jadi setiap sebelum kita nak menuntut ilmu, nak belajar tadabbur ke, hadis ke, ataupun apa-apa ilmu yang terkait dengan ilmu syar'i, tanam kat diri kita, aku buat ni kerana Allah dan aku nak angkat kejahilan atas diri aku. Dan aku nak angkat kejahilan atas diri umat manusia. Siapa yang betul-betul bawakan, dia bukan pukul 10.30 memang dia tak ada buat apa, tiba-tiba bukalah kelas agama. Kadang niat dia ikhlas, tapi hanya untuk mengisi waktu luang. Itu tak sampai tujuan, kan? Kadang dia niat dia ikhlas, tetapi ikut-ikut kawan. Tak ada rasa aku nak angkat kejahilan yang ada dalam diri aku. Sebab bila kita niatkan kita nak angkat kejahilan dalam diri kita, baru kita akan fokus. Betul tak? Apakah ilmu, apakah qala Allah, qala Rasul yang tegur kejahilan dalam diri aku ni, supaya aku boleh hilangkan. Jadi sebab tu para ulama bagi kita jalan, kita niatkan memang ikhlas kerana Allah, kemudian niatkan supaya kita dapat angkat kejahilan dalam diri kita dan diri orang lain. Okey, kat mana tadi? Tufail, cerita pasal Tufail kan. Jadi sebab itu hidayah sampai ke Tufail. Dan Allah beri lagi keberkatan baliknya Tufail kepada kaumnya. Akhirnya dia mengislamkan semua kaumnya Ad-Dausi. Dan salah seorangnya adalah Abu Hurairah. Bayangkan berapa banyak pahala Tufail. Kita baca sekarang An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar. Tufail pun dapat pahala dia. Allahu Akbar, kan? Okey, radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridainya, berkata, Abu Hurairah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar secara direct daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu specialnya perkataan sami'tu. Nabi SAW bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuh.
apa-apa yang telah aku larang kepada kalian tentang sesuatu perkara, syarat dia apa? Fajtanibu, maka jauhilah. Ijtinab adalah menjauhi. Jelas tak? Sangat jelas kan? Sebab tu Nabi Muhammad merupakan Nabi yang diberi keistimewaan jawami'ul kalim. Sangat jelas, tetapi membawa makna yang sangat besar. Ma adalah fi'il syarti. Ini adalah jumlah syartiyah kan? Ma, apa-apa, nakirah. Setiap apa-apa, baik kecil maupun besar, apa yang Nabi larang, maka tanggungjawab kita apa? Jauhi. Bukan Nabi suruh apa-apa yang aku larang, tanya dulu itu haram ke makruh. Nampak tak? Sekarang zaman kita ni, vape tu haram ke makruh. Nampak? Benda dah jelas. Wala tulku biaidikum ila tahluka. Jangan kau jerumuskan tangan kau terhadap kebinasaan. Allah larang dan Nabi pun larang. La daral wala dirar. Tidak ada kemudaratan terhadap diri sendiri dan kemudaratan terhadap orang lain. Vape ke, rokok, apa-apalah misal lain kan, benda-benda yang haram. Tapi mereka masih bertanya lagi, benda ni haram mutlak ke ataupun makruh? Dia dah menyelisihi perintah Nabi. Nabi sebut apa-apa yang aku larang, maka syarat dia wajib engkau jauhi. Itu asal dia. Tetapi bila seseorang dah terjerumus, baru dia boleh secara tafsil cari hukum. Adakah ni hukum haram secara mutlak, maka ke atasnya taubat. Tapi kalau misalnya hukum ni hanya makruh, maka tak perlu bertaubat. Boleh faham Okey, kemudian wama amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa-apa yang telah aku perintahkan kalian dengannya, fa'tu minhu, maka datangilah ia, mastata'tum, semampu kalian. Perintah pun sama. Nabi sebut apa-apa yang aku perintah, buat. Bukan apa-apa yang aku perintah, ni wajib ke sunat. Sunat pun sunat muakkad ke sunat biasa-biasa. Kan? Misalnya kita dah dapat dalil bahawa Nabi Muhammad SAW perintahkan kita biarkan janggut dan potong misai. Kalau kita betul-betul menjalankan apa yang Nabi perintah, dah kita buat je. Kita tak perlu tanya, janggut ni wajib ke? Janggut ni macam mana kalau misal kata mengganggu ni dan sebagainya, jangan. Begitulah para sahabat. Kan? Apa Allah berfirman dalam surah Baqarah ayat terakhir tu? Qalu sami'na wa ata'na. Sebab tu mereka menjadi khairul qurun, khairun nas. Sampai dia perintah sami'na wa ata'na. Bagaimana para muslimat, para sahabiat ketika zaman Nabi turunnya perintah hijab, tak tanya sekarang ke, nak tudung labuh ke, tudung pendek ke, kalau belum sampai seru macam mana? Tak, semua dia ambil. Tak ada tudung, dengan langsir-langsir dia pergi buka untuk tutup dia punya aurat. Bagaimana turunnya perintah pengharaman khamar, diriwayatkan sampai Madinah tu banjir dengan arak. Itu asal ni. Sebab tu Nabi Al-Imam An-Nawawi tutup hadis yang terkait dengan usuluddin ni dengan ni. Sebab ini rumus. Apa-apa yang berterkait dengan hak Allah, hak Nabi Muhammad SAW, Nabi larang, tinggal. Nabi perintah, buat, dah settle. Tetapi kalau kita mengikuti hawa nafsu, itu yang jadi pertanyaan. Lepas tu Nabi sebut sebab tu, kasratul masailihim, banyak bertanya. Waqtilafuhum ala anbiyaihim, banyak melisihi. Okey, kemudian mastata'tum ni pun semampu kalian, jangan kita ambil satu tafsiran sahaja. Apa-apa yang Nabi perintah, kita hanya buat semampu kita. Janggut ni kadang gatal lah, tak apalah, tak mampulah nak bela cukur lah. Tak. Mastata'tum ni ada dua makna. Yang satu makna tasydid, yang satu makna tashil. Tasydid ni, mastata'tum, semampu kalian. Kau kena buat semampu dengan kadar yang maksimum.
Saya bagi satu contoh lah, yang contoh yang memang seharian kita biar senang. Misalnya janggut ni, kita dah jelas para anbiya semuanya daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad tidak ada satu dalil pun yang mereka tak ada janggut. Bahkan Al-Quran menguatkan bahawa para anbiya ada janggut. Bagaimana Nabi Musa bertemu dengan Nabi Harun, dia pegang apa? Pegang janggut leher dia. Nampak? Dan memang perbezaan lelaki, dan ni dah masuk bab janggut pula. Okey, contoh, jadi apa-apa bila datangnya perintah janggut ni, kita kena buat. Gatal ke, kadang bawa motor terkena muka ke dan lain sebagainya, kita kena tahan. Itu semampunya, semaksimal mungkin. Itu dari sisi tajdid. Begitu juga misalnya solat di awal waktu. Kita dalam keadaan apa pun, meeting ke dengan ambil anak ke lain sebagainya pun, bila betul kita dengar azan, masjid depan mata, wajib kita semampunya pergi. Okey, itu dari sisi tasydid. Manakala tashil mastata'tum, inilah besarnya rahmat Allah dan Nabi SAW. Sebab setiap manusia ni kadar kemampuan dia tak sama. Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam isi hati seorang hamba. Misalnya janggut ni memang dia punya, bila dia bela akan bawa satu mudarat penyakit sehingga dia tak mampu nak buat ibadah yang lain dengan khusyuk dan sebagainya, maka di situ ada rukhsah, ada tashil. Fattaqullaha mastata'tum. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Okey, jadi kalau misal kata ada orang yang selalu lewat-lewatkan solat, kita boleh pakai dalil ni, fa'tu minhu mastata'tum, untuk dia betul-betul semaksimal mungkin untuk solat pada awal waktu. Kan kita juga boleh pakai hadis ni untuk orang yang tak mampu untuk berdiri solat. Fa'tu minhu mastata'tum, tak mampu berdiri, duduk. Boleh faham Jadi dia ada dua tafsiran. Jangan kita ambil tafsiran yang tashil je. Akhirnya kita cakap agama ni tak berat, agama ni tak menyusahkan. Inna ma'al usri yusra. Itu akhirnya kita bukan, agama memang mudah, tapi akhirnya kita mempermudahkan agama. Kemudian Nabi sebut fa innama, maka fa innama ni ada dua tafsiran yang kita boleh tafsirkan. Fa innama yang pertama, kalau kita ambil inna ni sebagai harfut taukid, maka cara terjemahan dia, maka sesungguhnya kecelakaan yang mencelakakan orang-orang sebelum kalian ada dua. Itu tafsir yang pertama. Kalau kita ambil sebagai adatul hasri, innama, kalau tadi yang pertama taukid kan, taukid tu perkataan inna sahaja, akhirnya, dan ma tu ma mausulah, sebagai sambungan sahaja untuk sedap ayat, dia tak ada bawa mana. Okey, jadi terjemahan dia, sesungguhnya yang mencelakakan orang sebelum kalian banyak bertanya dan banyak menyisihi. Tapi kalau kita ambil adatul hasri, perkataan dia komplit, innama, dia tak pecah dua. Boleh faham Jadi terjemahan dia, maka sesungguhnya hanya yang menyebabkan kecelakaan orang-orang sebelum kalian ialah banyak bertanya dan menyisihi. Itu je, tak ada benda lain. Kecelakaan orang-orang Yahudi, Nasara dan umat-umat terdahulu yang menyebabkan mereka celaka dan binasa, dua sebab ni sahaja. Itu kalau adatul hasr. Dan dua-dua perkara, dua-dua terjemahan ni boleh dipraktikkan dalam hadis ini. Okey, fa innama ahlaka alladhina min qablikum, orang-orang yang sebelum kalian. Terjemahan dia pun ada dua, secara umum dan secara khusus. Secara umum semua umat, daripada umat Nabi Isa, iaitu umat yang sebelum Nabi Muhammad, sehingga umat Nabi Nuh. Itu secara umum. Kalau kita ambil secara khusus, adalah yang khusus berada ketika zaman Nabi Muhammad SAW sahaja, iaitu Yahud dan Nasara. Apa yang menyebabkan kecelakaan ataupun kebinasaan orang-orang umat-umat yang terdahulu? Yang pertama, kathratu masailihim, banyak bertanya, banyaknya pertanyaan mereka. Okey, kasratu masailihim ni pun ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama adalah
banyaknya bertanya ketika hidupnya Nabi di antara mereka. Maka benda ini sangat tercela, sebagaimana yang terjadi pada kaum Yahudi. Apa peristiwa dia? Peristiwa sembelih seekor lembu betina. Dia tanya bagaimana, tanya warna, tanya dah kerja ke belum dan sebagainya, dah buat kerja sawah ke apa. Akhirnya banyak bertanya, dapat menyusahkan mereka. Sebab tu Allah mencela, jangan kau tanya sesuatu sehingga Allah turunkan hukum dapat menyusahkan ataupun memberatkan engkau. Apa ayat dia? La tas'alu an syai'in in tubda lakum kif. Sekejap Okey, surah Al-Maidah ayat 101. Surah Al-Maidah ayat 101. Allah Subhanahu wa taala firman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau kita beriman, kita kena dengar perintah Allah ni. La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Jangan kau bertanya tentang sesuatu perkara disebabkan pertanyaan tu turun satu hukum tasukum, engkau memberatkan kau. Sebab tu celaan yang sangat besar ketika mana hidupnya para nabi di tengah umatnya, dia banyak bertanya nabi tersebut, akhirnya benda yang tak wajib jadi wajib, benda yang tak haram jadi haram. Itu maksud ayat. Dan benda ini sangat tercela. Dan sababul wurud hadis ini pun adalah kerana seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW ketika Hajjatul Wada' kan. Nabi sebut, pada sekarang Allah telah wajibkan ke atas kalian berhaji, maka lakukanlah haji. Lepas tu tiba-tiba sahabat bertanya, akulla amin ya Rasulullah, afakulla amin ya Rasulullah, adakah setiap tahun kita kena buat haji ya Rasulullah? Nabi diam. Dan dia ulang sebanyak 3 kali. Akhirnya Nabi SAW sebut hadis ini. Apa yang aku perintah, buat. Apa yang aku larang, tinggalkan. Sangat simple. Jangan banyak bertanya dan jangan banyak menyisihi. Kan? Sebenarnya hadis ni sangat-sangat jelas. Orang yang dah sangat-sangat jelas juga untuk orang yang selalu buat perkara baru dalam agama. Okey, jadi kasratu masailihim, dan banyaknya pertanyaan mereka. Itu yang khusus untuk ketika Nabi hidup. Dan kalau Nabi dah tak hidup, agama dah sempurna, pertanyaan yang tercela adalah pertanyaan yang tidak membawa manfaat. Pertanyaan yang tercela adalah pertanyaan yang tidak dapat meningkatkan takwa dan iman pun. Itu pertanyaan yang tercela. Apatah lagi pertanyaan yang sesuatu yang tak terjadi pun. Jadi kadang orang tanya, ustaz, apa dalil zikir sekian dan sekian, dan zikir tu pun memang tak ada asalnya. Akhirnya dah satu kerja untuk kita cari asal dia. Tetapi bila dia dah tahu pun, dia tak amalkan pun. Dan zikir yang sahih yang dia dah tahu pun, dia tak amalkan. Itu satu bentuk yang tercela. Tapi kalau betul-betul nak tanya dan dia nak amalkan, ini satu bentuk yang terpuji. Kerana obat kejahilan adalah bertanya. Sebagaimana hadis yang kita tahu terjadi ketika peperangan, seorang sahabat setelah berperang banyak luka di atas kepala dia. Akhirnya malam tu dia mimpi junub. Paginya dia tanya, aku nak kena mandi ke aku nak kena tayamum? Akhirnya mereka memberi fatwa tanpa bertanya, kena mandi. Akhirnya menyebabkan kematian. Dan balik Madinah, mereka bertanya mana, Nabi sangat marah. Dan Nabi kata, obat kejahilan adalah bertanya. Jadi asalnya dalam beragama ni memang kita tanya, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tetapi pertanyaan yang kita kena tahu, asal pertanyaan yang terpuji adalah pertanyaan yang dapat meningkatkan takwa, iman dan amal soleh. Dan apa-apa yang tak selari, tak mendorong kita untuk tingkatkan takwa, maka kita jauhi. Sebab benda tu tak bermanfaat. Takut-takut ia menyebabkan kecelakaan dan kebinasaan.
Kemudian sebab kedua yang menyebabkan kebinasaan dan kecelakaan umat-umat terdahulu, waqtilafuhum ala anbiyaihim, dan selisihnya mereka terhadap nabi-nabi mereka. Dan ikhtilafuhum ni pun ada dua bacaan. Boleh ikhtilafuhum ataupun ikhtilafihim. Dan dua bacaan ni membawa dua makna yang berbeza. Okay, kalau dalam hadis ni, dan kebanyakan buku hadis, ikhtilafuhum kan? Ikhtilafuhum. Jadi saya terjemahkan ya. Terjemahan dia, maka sesungguhnya yang menyebabkan kecelakaan orang-orang terdahulu adalah banyak bertanya dan berselisih dengan nabi mereka. Satu selisih je celaka. Tu ikhtilafuhum. Dia dhammah. Fu tu dhammah. Tapi kalau ikhtilafihim, waw dia ataf dekat masailihim. Yang mana yang pertama kasratu masailihim kan, banyak bertanya, wa kasratu ikhtilafihim. Boleh faham? Yang menyebabkan kecelakaan banyak bertanya dan banyak selisih. Jadi satu selisih okey lagi, tapi kalau dah banyak sangat selisih, itu yang menyebabkan kecelakaan. Dan dua-dua makna boleh kita tafsirkan dalam hadis ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Jadi bahagian yang terakhir ni, waqtilafuhum ala anbiyaihim ni, kita kena betul-betul terapkan dalam kita nak menjalankan ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Nabi larang, dah jauhkan. Nabi perintah, buat. Jangan kita nak menyelisihi perintah Nabi. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Surah apa tu? Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr ayat ayat 7. Allah sendiri perintah dalam surah Al-Hasyr ayat 7, wa ma atakumur rasul fakhudhu. Apa-apa yang dibawa untuk kalian, rasul bawa untuk kalian, apa kewajipan kita? Fakhudhu, tu perintah Allah. Dan perintah menunjukkan wujub, wajib. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa-apa yang Nabi larang maka berhentilah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Boleh faham hadis? Jadi rumusan dia, apa-apa yang terkait dengan hak Allah, hak Nabi, ada dua je. Adakah ia berupa perintah? Dah, khalas, kita buat. Adakah ia berupa larangan? Kita tinggalkan. Nabi larang tak kita buat perkara baru dalam agama yang tak ada dalilnya? Dah, kita tinggalkan. Jangan kita cakap benda ni baik, benda ni tok nenek kita buat, imam buat, apa salahnya? Kita dah ikhtilafuhum ala Nabi kita Muhammad SAW. Wa na'udzubillah. Kemudian macam saya sebut tadi, secara asalnya bila kita dengar je perintah, datangnya ilmu tentang satu perintah, dah kita buat. Jangan kita bertanya, ni wajib ke? Ni sunat ke? Okey. Bila kita nak tafsil, bila kita nak tahu, bila kita tertinggal buat, kita tak buat. Bila kita tak tahu, tak buat tu baru kita tafsil. Aku tak buat perintah ni. Ni wajib ke sunat? Kalau wajib, maka kita wajib untuk bertaubat. Kalau sunat, maka kita tak perlu bertaubat. Begitu juga larangan. Datang je larangan, sami'na wa ata'na. Tapi bila kita nak tafsil, bila kita terbuat larangan tersebut. Bila kita terbuat larangan tu, kita kena tafsil. Adakah larangan ni larangan haram ataupun makruh? Kalau haram, kita kena bertaubat. Kalau makruh, baru kita tak perlu bertaubat. Okey, pengajaran hadis. Pengajaran hadis yang pertama, hadis ini merupakan rumusan bagi setiap hamba dalam memenuhi hak-hak Allah dan Nabi SAW.
Hadis ini merupakan rumusan bagi setiap hamba dalam memenuhi hak-hak Allah dan Nabi SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, wajib ke atas kita untuk meninggalkan segala bentuk larangan, dalam kurung haram. Larangan yang berbentuk haram. Wajib ke atas kita untuk meninggalkan segala bentuk larangan, dalam kurung haram, bahkan menjauhi semua sebab-sebab yang berkaitan dengannya. Bukan, nuktah, titik. Jadi wajib ke atas kita untuk meninggalkan segala bentuk larangan Nabi SAW. Bahkan fajtanibuh tu membawa makna apa-apa yang terkait, sebab-sebab yang terkait dengan larangan tersebut kita kena jauh. Bukan kita tak buat je, apa-apa yang menjerumus kepada perbuatan tersebut kita kena jauh. Sebagaimana firman Allah apa? Wala taqrabuz zina. Bukan kita tak boleh berzina je, apa-apa yang menjerumus kepada zina kita kena jauhi. Berbual dengan perempuan yang bukan mahram, berdua-duaan, mesej, WhatsApp, itu semua kita kena jauhi. Dalil dia apa? Dalil itu wala taqrabuz zina. Okey. Jadi wajib ke atas kita untuk meninggalkan segala bentuk larangan, dalam kurung yang haram, bahkan menjauhi semua sebab-sebab yang berkaitan dengannya. Okey, titik. Kemudian pengajaran yang masih sama lagi, manakala wajib ke atas kita untuk melakukan segala bentuk perintah. Manakala wajib ke atas kita untuk melakukan segala bentuk perintah, dalam kurung wajib, yang wajib, kenapa saya buat dalam kurung ni? Sebab saya tulis di sini wajib ke atas kita. Wajib ke atas kita menjalankan segala perintah yang wajib lah. Kalau saya tak letak yang wajib, saya dah bagi hukum baru lah, wajib untuk kita buat semua perintah maupun sunnah. Sebab tu kena dalam kurung. Tapi saya tegaskan balik, secara asalnya macam mana? Apa-apa perintah kita buat je, jangan kita tafsil ni adakah wajib ataupun sunat. Okey, wajib ke atas kita untuk melakukan segala bentuk perintah dalam kurung wajib dengan tahap kesungguhan yang tertinggi. Dengan tahap kesungguhan yang tinggi, kita kena betul-betul bersungguh-sungguh. Dalil dia apa? Mastata'tum. Dengan tahap kesungguhan yang tertinggi, tanpa membebani di luar kadar kemampuan. Tanpa membebani di luar kadar kemampuan. Dalil dia apa? Mastata'tum juga. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Okey, habis pengajaran yang kedua. Boleh faham insya-Allah? Okey, yang ketiga, pengajaran yang ketiga, tujuan pertanyaan ataupun tujuan dalam bertanya adalah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tujuan pertanyaan adalah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, supaya dapat meningkatkan takwa. Itu asal dalam kita bertanya. Okey, tujuan pertanyaan adalah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat supaya dapat meningkatkan takwa. Okey, titik. Jadi nasihat untuk saya dan juga nasihat untuk para pelajar. Sebab kadang satu hari tu masuk kat Messenger Gulam tu macam-macam pertanyaan. Kadang pertanyaan, Masya Allah, pertanyaan sangat baik untuk kita raikan. Tapi ada pertanyaan yang nak jawab macam serba salah, tak nak jawab pun serba salah kan.
Jadi first kali bila kita nak bertanya kat ustaz ke mana-mana ke, pertanyaan aku ni terkait dengan ilmu yang bermanfaat ke tak? Ya, terkait dengan bermanfaat. Okey, dapat meningkatkan takwa ke tak? Ya, dapat kata okey, tanya. Jangan tanya nanti kat syurga jin nampak kita ke kita nampak jin, kan? Macam kelas malam. Masuk syurga pun tak tahu. Tanya macam mana kita nak masuk syurga. Itu pertanyaan betul. Jangan tanya iblis ni dia kahwin bila dia ada anak ke, isteri dia siapa. Itu semua tak bermanfaat. Kita tahu pun tak bermanfaat, kita tak tahu pun tak bawa satu mudarat. Itu tercelanya pertanyaan yang tidak terkait dengan apa-apa yang dapat meningkatkan takwa. Ada seorang syekh bercerita, ada pelajar dia tanya, "Syekh, bila syaitan kahwin iblis?" Sebab kan iblis banyak anak cucu cicit dia kan. Syekh tu jawab apa? "Aku tak pergi walimah dia." Jadi ma yanfa'. Soal hadha ma yanfa'. Tak bermanfaat. Okey, dan pengajaran yang masih sama. Oleh itu, apa-apa pertanyaan yang tidak menepati tujuannya, maka ia tercela. Dalil dia apa? Dalil dia hadis ni. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim. Jadi apa-apa pertanyaan yang lain daripada tujuan, dia bertanya nak adu domba, dia bertanya nak test ustaz ni, dia dah tahu hukum. Tapi kalau dia dah tahu hukum, dia nak bertanya macam Jibril, tak ada masalah, sangat terpuji, supaya dapat manfaat untuk orang lain. Tapi kalau dia bertanya, aku nak test ustaz ni salafi ke tak? Itu satu pertanyaan tercela. Okey. Okey, pengajaran yang terakhir. Kebinasaan dan kehancuran yang terbesar, kebinasaan dan kehancuran yang terbesar bagi suatu kaum, kebinasaan dan kehancuran yang terbesar bagi suatu kaum setelah syirik, apa dia? Setelah syirik adalah menyelisihi perintah Nabi. Kebinasaan dan kehancuran yang terbesar bagi satu kaum setelah dia buat syirik, apalagi binasa yang terbesar adalah dia menyelisihi Nabi. Sebab tu Nabi SAW selama 13 tahun dekat Mekah, apa yang Nabi dakwahkan? 3 perkara, betul? Yang pertama, la ilaha illallah, tauhid. Sebab tauhid adalah kunci syurga. Kemudian yang kedua apa? Muhammad Rasulullah. Aku ni Muhammad bin Abdullah yang bawa perintah Allah ni, kau kena taat, kau kena yakin dulu aku sebagai pesuruh Allah. Jangan selisih aku. Sebab bila kau selisih aku, kau selisih Allah. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taat Allah dan taat Rasul. Sebab tu dalam kita nak bersyahadat pun, apa bentuk syahadat kita? Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahawa memang tiada Tuhan yang berhak aku sembah dengan benar. Segala bentuk ibadah aku hanya aku boleh persembahkan hanya kepada Allah. Tauhid. Kemudian wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan pesuruh Allah. Dan apa semua yang Nabi perintah, Nabi tunjuk, Nabi larang, aku lakukan. Maksudnya aku lakukan perintah Nabi. Nabi larang, aku tinggalkan. Nabi perintah, aku buat. Aku tak buat tambah, aku tak menyelisihi Nabi. Jadi bentuk kehancuran yang terbesar setelah syirik adalah bid'ah. Wallahu ta'ala alam. Okay, jadi itu adalah untuk hadis yang ke-9. Jadi insyaAllah kita akan murajaah dulu. Dalam kita menuntut ilmu ni, jangan kita tergesa-gesa. Jangan kita nak ilmu banyak, tapi akhirnya amal tu tak menyamai ilmu yang dia tahu. Biar kita ilmu sedikit, tapi kita amalkan semua ilmu yang kita tahu. Sebab tu sebelum kita masuk hadis yang seterusnya, alangkah baiknya untuk kita murajaah lah mana yang sempat. Lepas tu kita sambung lagi. Kemudian apabila dah sampai hadis yang ke-8, baru kita masuk hadis yang ke-10. Boleh ke? Boleh Kita murajaah, ingat balik. Okey, hadis yang pertama iaitu hadis tentang niat.
Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang pertama adalah hadis Umar bin Khattab an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala. Okey, sebelum tu siapa yang dah hafal hadis ni? Tafadhal Syekh Abu Muhammad. Ha? Akhuna Zairi. طيب من أول حديث عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب. طيب تفضل. إنما الأعمال بالنيات. ها؟ betul. وإنما لكل امرئ ما نوى. صح. فمن كانت هجرته فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Barakallahu fi ahsant. Kita sekarang dah siri yang ke-33 jadi kalau hadis yang pertama pun belum hafal, sayang Dan hadis ni sangat mudah untuk kita hafal. Dan hadis ni sangat penting untuk kita hafal juga. Untuk diri kita sendiri dan untuk kita dalam berdakwah. Misalnya kita diberi kesempatan ataupun kita ada kumpul dengan keluarga, kawan-kawan, tiba-tiba awak ikut selalu kelas tadabbur kan, boleh bagi kita sikit nasihat. Dengan hadis ni kita boleh bagi banyak nasihat untuk mereka. Okey. An Amirul Mukminin Abi Hafsin, dari Amir, ketua kaum mukminin, orang-orang yang beriman. Kenapa digelar sebagai Amirul Mukminin bagi Umar? Sebab dia adalah seorang khalifah. Adakah gelaran Amirul Mukminin ni juga digelar untuk Abu Bakar ketika zamannya? Tak. Apa gelaran Abu Bakar? Khalifatu Rasulillah ataupun Khalifatun Nabi. Setelah Abu Bakar, baru Umar membawa gelaran yang baru, iaitu pengurus ataupun yang memimpin urusan semua kaum muslimin yang ada dekat muka bumi ketika itu. Abi Hafsin. Jadi kunyahnya Umar siapa? Abu Hafs. Ada dua pendapat. Hafs ni, ada yang kata memang Umar ada anak yang bernama Hafs. Ada kata sebenarnya Hafs ni daripada nama Hafsah. Apa makna Hafs? Asad. Apa makna Asad? Singa. Hamzah. Apa makna Hamzah? Dom-dom. Apa makna dom-dom? Semua nama singa sangat banyak dalam bahasa Arab. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dan hadis ini Umar dengar langsung daripada Nabi SAW. Dan ajaibnya hadis ini hanya diriwayatkan oleh Umar sahaja. Tak ada dalam buku, cari mana buku kitab, tak ada hadis yang innamal a'malu binniyat diriwayatkan oleh hadis dari sahabat lain, tak ada. Jadi kalau ikut martabat sahabat ni hadis ahad. Setelah Umar baru jadi hadis mutawatir. Tetapi hadis ahad yang sahih, kita boleh beramal. Bahkan kita wajib untuk meyakini bahawa ia sahih. Sebab sebahagian kelompok dia tak mengambil hadis-hadis ahad dalam dia nak beragama dari segi usuluddin. Okay, itu perbahasan lain. Okay, Nabi SAW bersabda, innama al-a'malu bin niyat. Innama ni ada tu apa? Tadi kita baru belajar. Innama fa innama ahlakal ladhina min qablikum. Innama ni apa? Adatul hasri. Adatul hasri maksud dia apa? Tak, maksudnya adatul hasr ni maksud apa? Hasr ni hanya, maksudnya hanya. Innama, hanya, sesungguhnya hanya al-a'malu bin niyat. Setiap amal-amal dengan niat. Maksud dia apa? Siapa ingat? Siapa boleh syarah sikit? Innamal a'malu bin niyat. Macam mana? Kita nak terjemahkan?
Maksud tu apa? Setiap amal berdasarkan niat. Maksudnya apa tu? Adakah Ana bagi Ana bagi soalan. Adakah yang maksud Nabi SAW ni, setiap kita melakukan satu amal tu disebabkan kita dah niat dulu? Ataupun setiap amal tu dia kena ada niat? Dua benda berbeza, betul tak? Niat tu memang tak ada. Ha? Niat tu memang tak ada. Niat yang baik. Kalau niat baik, amalan itu niat itu amalan itu Sah. Jadi memang ada dua tafsiran daripada kalangan ulama. Ada ulama mengatakan setiap amalan pasti kena ada niat. Contohnya apa? Contohnya solat, memang kita dah niat solat zuhur. Tetapi ketika dia nak solat tu, dia tak niat solat zuhur, dia niat solat sunat. Maka kewajipan zuhur dia tu tak terhitung, sebab innamal a'malu binniyat. Boleh faham? Tapi ada ulama lain mengatakan setiap amalan disebabkan niat. Dia niat dulu, baru dia beramal. Boleh faham perbezaan dia? Perbezaan dia dekat huruf ba ni, B. Yang kedua, niat, amal tu disebabkan niat. Itu ba sababiyah. Okey. Kalau sesungguhnya hanya amalan yang diterima Allah adalah didatangkan dengan niat, iaitu ikhlas, maka ba ni adalah harfu jar. Memang ba sababiyah pun harfu jar, tapi dia bukan bermakna sabab. Dengan, dia makna dengan. Boleh faham Mesti faham murajaah kan? Bukan bawa belajar. Baik. Sesungguhnya, jadi kita terjemahkan, sesungguhnya amalan yang diterima oleh Allah adalah dengan niat. Misalnya saya bagi lagi satu contoh. Dia junub. Lepas tu bila time mandi, walaupun dia mandi macam nak mandi junub, tapi dia tak niat, adakah sah mandi tersebut? Tak sah. Itu maksud dia. Misal kata solat sebelum subuh pun 2 rakaat kan. Tiba dia pergi masjid, dia nak solat subuh, tetapi dalam hati dia sebenarnya dia niat solat subuh, solat sunat sebelum subuh. Adakah kewajipan subuh dia tu dah ni selesai? Belum, dia kena solat subuh. Boleh faham jadi memang setiap amalan, memang kita cakap kita nak pergi masjid, memang kita nak solat, nak solat zuhur, tapi kena ada niat. Dan niat adalah di hati, bukan di lisan. Tak perlu dilafazkan. Tidak ada satu hadis yang sahih setiap amal ibadah Nabi SAW Nabi lafazkan niat, kecuali haji dan umrah sahaja. Tidak ada satu hadis yang sahih pun. Usalli fardu zuhri adaan khalfa imam masjidil haram arba'an makmuman, macam-macam karangan. Akhirnya tengok imam dah rukuk. Jadi semua niat yang dia sebut tu sebenarnya dah ada dekat hati dia. Okey. Cuma ketika dia nak lakukan tu memang dia kena ada niat lah. Sebab dalil dia innamal a'malu binniyat. Boleh faham Itu untuk keabsahan satu amalan diterima oleh Allah. Kemudian wa innama likulli imri'in ma nawa, dan bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Apa beza ayat pertama dengan ayat kedua? Satu dari segi fiqh, lagi satu dari segi akidah. Satu dari segi fiqh, satu lagi segi akidah. Sebab fiqh tu macam kalau nak solat fardu, nak fardu. Ya. Lepas tu yang kedua? Tu tak ikhlas lah. Betul. Ahsan, barakallahu fiqh. Jadi yang kedua ni wa innama, dan hanya bagi setiap orang setelah dia beramal, dia akan dapatkan apa yang dia niatkan. Kalau dia niat ikhlas, dia akan dapat ganjarannya. Kalau dia tak niat ikhlas, dia tak dapat apa-apa. Itu maksud perkataan yang kedua. Jadi walaupun ayatnya seakan sama, tapi membawa makna yang berbeza. Itulah
Nabi Muhammad SAW, Jawami'ul Kalim. Tapi ada kalangan ulama mengatakan sebenarnya dua ni adalah dua perkataan yang sama, ia hanya sebagai penegasan. Tapi kalau kita nak cakap sesuatu perkara adalah satu penegasan, ulangan tu ada penegasan, kita kena bawakan dalil. Dalil bahawa memang Nabi sebut ni adalah penegasan. Okey, itu tak apa. Kalau ada dalil kita terima. Tapi kalau tak ada dalil, kita bawa secara asal. Sebenarnya dua jumlah ni adalah jumlah yang berbeza. Sebagaimana nanti kat sini lah, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Dua ulangan. Adakah ia penegasan ataupun memakna dua makna yang berbeza? Itu pun ada khilaf di kalangan ulama. Okey, jadi innamal a'malu binniyat, sesungguhnya hanya amalan yang diterima adalah dengan niat. Kita niat fardu zuhur ketika solat zuhur, maka kita dapatlah solat zuhur. Kalau kita niat solat sunat ketika solat zuhur, maka kita tak dapat solat zuhur. Dan kiaslah dengan ibadah-ibadah yang lain. Kemudian wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan bagi setiap orang akan dapat, akan peroleh apa yang dia niatkan. Ini adalah ikhlas. Jika dia mandi niat ikhlas kerana Allah untuk sucikan badan supaya jadi wangi dan dia semangat ibadah, dia dapat pahala. Tapi kalau dia mandi hanya sekadar sebagai rutinitas dia tak dapat apa-apa. Kalau dia makan dengan niat aku dapat kuatkan badan aku boleh solat, aku boleh jalankan tanggungjawab kerana Allah, dapat pahala. Tapi kalau dia makan hanya sebagai satu rutinitas dia tak dapat apa-apa. Nah, itu dalil dia apa? Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faham tu? Baik. Sebab tu ada ulama mengatakan ibadahnya orang yang lalai, macam mana? Ibadahnya orang yang lalai, adatnya adalah seakan adat orang yang sedar. Kalau adat orang yang sedar, ia adalah ibadah orang yang lalai. Boleh faham maksudnya? Maksudnya orang yang lalai ni dalam hati dan fikiran dia tak bawakan niat ketika nak beribadah, dia hanya lakukan sebagai rutinitas, ia akan dianggap sebagai satu adat je, bukan ibadah. Bukan adat resam ni, maksudnya adat adalah amalan harian. Sebab walaupun sebenarnya dia buat ibadah, tapi sebabkan dia lalai, akhirnya ibadah tu dianggap sebagai satu rutin harian dia sahaja. Tapi orang yang tak lalai, sentiasa peka, rutin harian dia pun boleh jadi ibadah. Macam saya tegaskan tadilah, makan dia boleh jadi ibadah, senyum dia kat isteri jadi ibadah, ambil anak kat sekolah pun boleh jadi ibadah. Dengan apa? Dengan niat. Kemudian faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasul, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul. Dalam Nabi nak tafsirkan ataupun Nabi nak perjelaskan lagi makna innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, Nabi bawakan contoh. Maka barang siapa yang hijrah tu apa? Hijrah makna asal dia adalah berpindahnya seseorang daripada negara kafir kepada negara Islam. Itu makna asal hijrah. Kalau orang cakap artis tu berhijrah, maksudnya daripada pakai tudung dan daripada tak pakai tudung jadi pakai tudung. Betul ke? Kalau makna asal dia, tak betul. Melainkan artis yang duduk dekat Australia pindah Malaysia, itu artis tu dah berhijrah. Betul-betul. Tapi kalau artis yang pakai tudung, tak pakai tudung jadi pakai tudung, jangan tulis artis berhijrah, artis dah bertaubat, artis dah kembali kepada jalan Allah. Itu lebih tepatlah. Tapi tak apa, dalam bahasa Melayu pun bila kita dah faham bab tu tak ada masalah. Tapi cuma nak tegaskan, dalam nas bila sebut hijrah adalah intiqal daripada bilad kafir ke bilad muslim. Lepas tu Nabi sebut barang siapa yang berpindah daripada negara kafir, dia berpindah kepada negara Islam kerana Allah dan kerana Nabi, maka perpindahan dia tu, hijrah dia adalah kerana Allah dan kerana Nabi. Macam saya sebut tadi, kalau ia penegasan, terjemahan dia macam tu. Tapi kalau ia dua jumlah yang berbeza, maksud terjemahan dia barang siapa yang pindah
kerana nak mencari keredaan Allah dan nak bersama Nabi, maka dia akan dapat keredaan Allah, iaitu syurga, dan dia dapat Nabi SAW sendiri. Dia pergi Madinah, dia dapat Nabi SAW. Itu maksud dia. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan barang siapa yang hijrahnya, walaupun secara zahirnya kita nampak dia berpindah daripada negara kafir kepada negara Islam, dia meninggalkan apa yang dia telah kumpul dekat tempat lama dia tu, secara zahir nampak mulia, tapi Allah Maha mengetahui apa isi hatinya. Tapi kalau dia hijrah sebab dunia yusibuha, kerana bisnes sebenarnya, kerana rumah dekat negara kafir dia lebih kecil, rumah kat negara Islam lebih besar, itu niat asal dia. Au imra'atin yang kihwa, atau seorang perempuan untuk dia nikahi. Ini ada sebab khusus Nabi sebut ni. Sebab memang ada seorang sahabat yang dia berpindah, dia berhijrah daripada Mekah ke Madinah kerana nak kahwin dengan seorang wanita di Madinah, dan dia dapat kahwin. Tetapi niat dia memang nak kahwin, dia dapatlah. Dia tak dapat Allah dan Rasul. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, dan hijrahnya akan kepada apa yang dia hijrahkan. Apa perbezaan jumlah yang pertama ni? Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, koma, dengan jumlah yang kedua, waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Perbezaannya, Nabi SAW tak ulang fa hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, tapi Nabi hanya sebut fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Siapa yang hijrah kerana dunia dan perempuan, maka dia akan dapat apa yang dia nak hijrahkan. Nabi tak ulang siapa yang hijrah kerana dunia dan wanita, maka hijrah dia kerana dia akan dapat dunia dan wanita. Sebab apa Nabi tak ulang perkataan sebagaimana Nabi ulang yang atas? Jawab di dunia yusibuha tu dah mencakupi semua. Cuma persoalan anak, kenapa Nabi tak tegaskan sebagaimana Nabi tegaskan ilallahi wa rasulih, Nabi ulang 2 kali. Tapi kenapa dunia dan perempuan ni Nabi tak ulang 2 kali? Last tu Nabi sebut apa? Ila ma hajara ilaih. Nabi tak sebut ila apa? Fa hijratuhu lidunya yusibuha wa imra'atin yankihuha. Sebab dunia dan wanita satu bentuk penghinaan. Maksudnya kalau dia, bukan saya sebut wanita ni hina di sisi, tak. Maksudnya kalau orang tu dia hijrah hanya sebab dunia, dia sebab wanita ni, benda ni sangat hina. Sebab tu Nabi tak ulang pun. Litahkir. Nak menunjuk benda ni, ya Allah, tak ada apalah. Kau berhempah pulas, kau beli tiket mahal-mahal, kau pindah rumah dan sebagainya, tiba-tiba kerana dua ni, benda ni sangat merugikan. Itu maksud dia. Wallahu ta'ala alam. Jadi, lepas tu, kenapa Imam An-Nawawi bawakan hadis ni, hadis yang pertama? Kalau kita tengok hadis yang kedua ni, hadis Jibril, apa gelaran dia? Ummul hadis, ibu segala hadis. Semua hadis innamal a'malu binniyat, hadis tadi fajtanibu wa ma amartukum minhu fa'tu minhu mastata'tum, tu semua masuk dekat hadis Jibril. Sebab hadis Jibril ada ummul hadis. Tapi kenapa Imam Nawawi tak bawa hadis Jibril dulu, baru hadis innamal a'malu binniyat, tapi dia bawa innamal a'malu binniyat dulu, baru hadis Jibril? Wah, jawapan dia dah ada dekat perkataan yang pertama. Begitu juga para imam, macam kita tengok Imam Al-Bukhari, bab pertama dia adalah bab Bad'il Wahyi, bab permulaan turun wahyu. Bab pertama dalam kitab Sahih Bukhari. Sepatutnya hadis pertama dia hadis terkait dengan turunnya wahyu dekat Gua Hira, sebagaimana ia adalah hadis yang kedua. Tetapi hadis yang pertama tiba dia bawa innamal a'malu binniyat, tak terkait pun dengan wahyu. Sebab apa? Sebab imam-imam ni nak tegur kita, nak didik kita supaya engkau nak belajar sesuatu benda yang besar ni, hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi kena jagalah niat. Jangan sampai niat kita wa innama likulli imri'in ma nawa. Niat kita hanya sebagai isi masa luang, kita tak ada kerja datang kelas,
tak ada apa-apa, buka ikut kawan, dengar-dengar saja. Jadi sangat merugikan. Macam saya sebut tadilah, talabul ilm, menuntut ilmu, yang mana siapa-siapa yang menuntut ilmu dengan niat yang ikhlas, maka ketahuilah amal ibadah menuntut ilmu dengan ikhlas adalah amal ibadah yang paling tertinggi secara mutlak. Sebab apa? Sebab dia kunci untuk kita bertakwa, kunci untuk kita beriman, kunci untuk kita beramal soleh. Sebab tu ulama cakap, barang siapa yang dapat menuntut ilmu dengan niat ikhlas, ketika tu dia tengah buat satu amal ibadah yang paling tinggi di sisi Allah. Okay, jadi kita kena selalu perbaharui niat. Dan niat pun perlu ditajdid. Niat perlu ditajdid. Para ulama dulu nak didik niat tu makan puluhan tahun. Dia benda yang halus, kan? Nasihat untuk diri saya sendiri dan juga untuk semua para pelajar. Kadang kita nak mengajar ni pun, kalau kita tak didik hati kita untuk niat kerana Allah, akhirnya jadi benda yang mengisi waktu, jadual, dah jadi satu tanggungjawab dan sebagainya. Sangat disayangkan. Jadi niat asal kita dalam menuntut ilmu adalah mengangkat kejahilan dalam diri kita dan mengangkat kejahilan orang ramai. Baik, kita cukupkan setakat ini. InsyaAllah minggu sidang ke depan kita akan murajaah hadis yang kedua dan ketiga. Tengok mana waktu. Sampai hadis ke-8 kita akan masuk hadis yang ke-10. Okay, hadis yang ke-10 masuk tentang bagaimana Nabi SAW nak mendidik kita menjaga hak kita dengan hak diri kita sendiri. Kan, hak Allah, hak Nabi dah selesai. Kan, ma nahaitukum anhu ajibu ya ikhwah fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Itu hak Allah, hak Rasul. Kemudian hadis yang ke-10 tentang hak bagaimana kita nak jaga hak untuk diri kita. Diri kita pun ada hak. Itu hak bagaimana hak dengan orang lain sebagainya. Baik, kita tutup. Ada pertanyaan ke? Minggu depan insya-Allah. Kalau tak ada apa-apa halangan, insya-Allah ada kelas. Untuk ilmu dengan ikhlas tu, ikhlas tu untuk bertakwa. Jadi kalau kita menuntut ilmu saja, nampak sebab tu anda tegaskan tadi, kadang orang menuntut ilmu tu kerana Allah mungkin dah settle, tetapi ada kadang dia memang kerana Allah, tetapi sebenarnya dia buka live ni, dia masuk pergi kelas kadang untuk hanya mengisi waktu. Dia tak ada buat kerja. Tiba kalau dia ada kerja lain, dia tinggalkan ilmu, dia buat kerja tu. Boleh faham tak? Sebab tu ulama bagi kita guide macam mana kita nak betul-betul ikhlas dalam menuntut ilmu adalah, first kita nak niatkan kita nak mengangkat kejahilan kita ni. Sebelum ni kita tak tahu, apa-apa perintah kita kena buat je, jangan tanya sunnah ke wajib ke. Sekarang kita dah tahu, kita amalkan. Itu dah mengangkat kejahilan kita. Kemudian bila dah angkat jahil kita kena angkat jahil orang ramai. Mak bapak kita tegur, abang, adik, kita nasihat. Jadi kalau kita niatkan kerana tu, kita dah ikhlas. Kita nak datang kelas ni, okey, aku nak belajar hari ni surah. Hari ni fidars tak ada kelas kan. Nanti surah yang akan datang tak tahu surah apa kan. Aku nak angkat kejahilan. Apa yang Allah nak tegur tentang jahil aku ni. Itu dan niat ikhlas dah. Jangan kita datang malam ni ada sop tulang lah dan sebagainya. Walaupun first kali dan niat ikhlas, tiba-tiba ada masuk unsur. Sebab tu niat ni sangat kita kena jaga. Jangan sampai ibadah jadi adat, akhirnya sia-sia. Ibadah jadi ibadah dan adat jadikan ibadah. Okey? Barakallahu fikum. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم